So mungkin semua akan rasa nervous, akan rasa macam mana nak jawab untuk peperiksaan ataupun subjek bahasa Melayu. Okey, jadi sebenarnya kita jangan panik-panik, sebenarnya banyak cara untuk kita tahu kan. Salah satu attend lah Perdana Universiti punya virtual, kita panggil macam carnival lah kita punya. Okey, jadi dekat sini kita, apa yang saya nak sampaikan, macam mana kita nak tulis karangan berpandukan karangan KSSM ataupun dikenali sebagai kurikulum standard sekolah menengah. Okey, jadi saya merupakan pensyarah bahasa Melayu Perdana Universiti. Saya akan membentangkan tentang satu tajuk. Okey, contoh di sini adik-adik akan dapat tajuk yang akan diberikan dan ia merupakan soalan wajib. So masuk dekat sini untuk karangan, untuk kertas karangan atau kertas penulisan. Okey, soalan itu untuk kertas bahagian A. Okey, soalan dia merupakan soalan yang wajib. Contoh ini adalah soalan dia. Maklumat di bawah berkaitan dengan keselamatan di jalan raya. Jadi kita semua tahu kan, keselamatan jalan raya. Okay, safety on the road, semua tahu. Tetapi huraikan pendapat anda tentang keselamatan di jalan raya. Jadi apa yang adik-adik perlu buat, adik-adik kena huraikan pendapat. Tetapi macam mana kita ingin huraikan pendapat-pendapat tersebut? Jadi ada teknik dia. Kita tidak boleh sembarangan ataupun sembrono. Kita kata yang mana, oh aku rasa aku nak tulis keselamatan jalan ni kita kena patuhi lampu isyarat. Aku nak bawa ikut pandu had laju. Tak boleh tak boleh. Itu bukan karangan bahagian A ni, kita kena berpandukan kepada soalan yang diberikan. Jadi saya akan tunjuk infografik sebentar lagi. Yang ketiga, panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okay, jadi dekat sini bila diberikan karangan, okay, adik-adik kena patuhi limit. Kita panggil limit ataupun berapa patah perkataan yang dibenarkan. Okay, 150 hingga 200. Kadang-kadang kita terbabas, betul tak? Bila kita buat-buat, alamak 205, 210. Adakah dibenarkan? Okay, jadi selalunya tidak ada masalah. Okay, tapi jangan sampai 300. Okay, 300 tu adik-adik dah buang masa dah. Okay, jangan kita buat apa yang tak disuruh. Okay, kita kena patuh arahan yang diberikan. Jadi untuk soalan tadi, keselamatan di jalan raya, selalunya untuk peperiksaan bahasa Melayu ni, mereka akan berikan beberapa bahan. Okay? Jadi ia mungkin akan ada 3 bahan ataupun 2 bahan. Ia bergantung kepada nasib adik-adik. So sekarang ni doalah banyak-banyak kan, supaya bahan tu tak banyak. Lagi banyak bahan, lagi banyak adik-adik kena berfikir. Okey, dari kat sini bahan pertama, okey, saya nak tanya, apa yang adik-adik nampak dekat bahan pertama ni? Kemalangan jalan raya, betul tak? Ada nampak perkataan tak yang macam kita nampak ni statistik, betul tak? Nampak kereta aksiden, kemalangan kan? Kereta warna biru berlanggar dengan kereta warna kuning. Okay, betul kan? Okay, saya tak betul warna lagi. Okay. Tapi statistik ni pada tahun bila? 2019. Itu merupakan keyword, kata kunci yang adik-adik kena pegang. Okey. Tengok pula negeri yang mencatat jumlah kemalangan tertinggi. Ini merupakan salah satu cara macam mana daripada infografik ni kita nak dapatkan maklumat-maklumat. Ini sangat penting. Macam mana adik-adik observe, macam mana adik-adik buat pemerhatian. Okey, Selangor paling tinggi 83,000, Johor dan diikuti oleh Kuala Lumpur. Jadi data-data tu sangat penting. That's why adik-adik kena make sure that, macam adik-adik tengok gambar kat Shopee kan, beli barang kat Shopee, tiba-tiba adik nak beli barang ni, okay, adik-adik kena baca description dulu, lepas tu kena tengok orang punya review. Sama juga dengan karangan ni. Jangan terus beli adding shopping to the cart kan. Masuk tu dekat cart tu bayar, tak boleh. Sampai-sampai bahan tu kecil rupanya kan, tak indah dari rupa sebenarnya. Okey, jadi kita kena baca betul-betul dan teliti. Negeri yang mencatat jumlah kemalangan tertinggi, Selangor, okey, Johor dan juga Perak. Kita dah bagi dah negeri-negeri tersebut, kita tak perlu nak cari tempat lain. Okey, bila kita buat karangan juga, kita kena berdasarkan apa yang diberikan. Kita tak boleh tambah, kita tak boleh kurangkan dia. Okey, bahan yang kedua, kalau dekat sini kita nampak, punca utama berlakunya kemalangan biasa disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri. Ada antara mereka memandu sambil menggunakan telefon bimbit, kan, selalu kantoi kita tengok apa pasal orang ni slow bawa kereta, rupanya dia memandu menggunakan telefon bimbit.
kan, dia telefon boyfriend dia tengok Instagram, dia tengok Facebook. Itu merupakan salah satu berlakunya punca berlakunya kemalangan. Memandu dalam keadaan letih kan, travel terlalu jauh, pergi tempat kerja, balik tempat kerja, okey. Memandu secara berbahaya dan melanggar peraturan lalu lintas, langgar lampu isyarat, langgar had laju dan sebagainya. Jadi usaha yang boleh dilakukan tidak diletakkan kepada agensi kerajaan saja, malah perlu melibatkan sokongan semua pihak. Betul, kalau pihak kerajaan saja yang okey bagi saman, okey saman dah dikeluarkan tapi dia bawa juga laju. Betul tak? Tiba-tiba jadi dekat sini kita nampak lihat usaha tu macam mana kita nak bendung perkara ini bukan bergantung kepada pihak kerajaan saja tetapi semua orang, semua pemandu jalan raya di Malaysia. Sumber dari mana? Dari internet. Okey, jadi sumber ni dia nyatakanlah di mana-mana sahaja yang mereka inginkan. Bahan ketiga, bila lintas jalan jangan main-main. Lihat kiri kanan, toleh ke belakang. 5 langkah melintas perlu dipatuhi jika tiada kereta barulah melintas. Bila lintas jalan, ikutlah laluan, lintasan belang ada di hadapan. Bonceng motosikal pakai topi keledar, ikat ketat-ketat, pastikan selamat, lagu keselamatan jalan raya, sumber internet. Jadi kat sini pun sumber internet tetapi dijadikan sebagai lagu. Okay? Jadi kita kena nyanyilah tapi saya tak nak nyanyi untuk hari ini. Okay, jadi kat sini kita katakan apa daripada bahan 1 dan bahan 2 dan bahan 3. Okay, bahan 1 ini merupakan statistik. Okay, bila statistik, okay, kita dah ada the idea, kita dah ada kata kunci. Okay, bahan yang kedua pula merupakan punca. Jadi adik-adik kena nampak kat sini, punca. Okay, punca berlakunya kemalangan. Jadi bila bahan-bahan tu telah diberikan, adik-adik kena keluarkan sendiri apa bahan-bahan tu, ceritakan apa yang kita nak buat, nak tulis tu nanti. Bahan pertama statistik, bahan kedua punca dan bahan yang ketiga kita boleh kata sebagai langkah-langkah untuk kita mengelakkan kemalangan jalan raya. Sebab apa? Toleh ke kanan, toleh ke kiri. Betul tak? Lepas tu kita kena pakai topi keledar, helmet. Kan kita kena ikat. Kadang-kadang pakai topi keledar tapi kita tak ikat. Sama juga fungsi dia kan. Tak bergunalah pakai topi keledar, kita kena ikat dengan ketat supaya bila kita kemalangan, kepala kita telah kita panggil dilindungi dari gegaran ataupun kemalangan. Okey, so far itu 3 bahan. Jadi bila adik dapat bahan tu, apa yang perlu dilakukan? Langkah pertama, adik-adik mestilah menentukan tema. Macam saya katakan tadi, ikut daripada bahan yang diberikan. Okey, kata kunci soalan ialah K, okey, cara dan juga punca. Okey, kita dapat lihat tadi kan bahan yang kedua punca berlakunya kemalangan. Bahan yang ketiga cara-cara kita nak menghindarkan atau mengelakkan diri dari kemalangan. Okey, format karangan ini berformat umum. Karangan memerlukan 3P, pendahuluan, perenggan dan penutup. Okey, P itu menjadi penutup atau kesimpulan. Jadi bila adik-adik nak buat karangan teknik KSSM ni kena ada pendahuluan, kena ada perenggan dan juga penutup. Okey. Langkah kedua, kena pasti maklumat yang diberikan. Data kemalangan jalan raya, punca. Okey, yang pertama tu data statistik sama Data bahan pertama, kedua punca kemalangan, yang ketiga cara mengatasi atau cara nak menghindarkan diri dari terlibat dari kemalangan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita tulis perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan dalam mempunyai 2 jenis ayat. Ayat rangsangan yang menjelaskan tema dan ayat arahan AR dan juga AA. Okay, jadi bila nak mulakan pendahuluan adik-adik nanti, kena ada ayat rangsangan, AR dan juga ayat arahan. Apa itu ayat rangsangan? Apa itu ayat arahan? Ayat rangsangan ialah tema karangan. Tema karangan tadi apa? Merupakan keselamatan di jalan raya. Kita kaitkan balik, ayat arahan tu ialah ayat yang menjawab soalan atau kata kunci karangan. Jadi kata kunci karangan tadi itu apa? Data yang bahan pertama, bahan kedua punca, bahan ketiga cara mengatasi. Okey, contoh pendahuluan AR1 ayat rangsangan yang pertama. Okey, kita ambil daripada tajuk tadi. Betul tak? Tema tadi kan? Keselamatan di jalan raya ialah aspek yang amat penting. Okey, buat je yang very simple, very precise dan juga tepat. Jangan kita nak fikir ayat yang terlalu susah, kata-kata yang terlalu tinggi tetapi sebenarnya tidak membawa makna yang bagus. Okey. Setiap hari, ayat rangsangan yang kedua, okey, tadi yang pertama kita dah buat, yang kedua, setiap hari ada sahaja kes kemalangan jalan raya dilaporkan dalam media massa. Memang betul, kan? Setiap hari mesti ada, sama ada dari Facebook, okey, sama ada
dari berita, berita di televisyen dan sebagainya. Ayat arahan, oleh itu aspek keselamatan jalan raya perlu diambil perhatian oleh setiap masyarakat di negara kita. Itu merupakan pendahuluan. Jadi apa yang adik-adik boleh buat, pendahuluan buat 3 ayat. Yang terdiri dari ayat rangsangan 2 dan juga ayat arahan 1. Kemudian langkah yang keempat, tulis perenggan isi murid yang mana berkaitan dengan bahan yang diberikan. Jadi kita ada 3 bahan tadi, kita tuliskan dalam 3 perenggan. Jangan masuk rumah orang. Bahan pertama, 1 perenggan. Bahan kedua, 1 perenggan. Bahan ketiga, 1 perenggan. Jangan kita masuk bahan ketiga, masuk ke rumah bahan 1. Bahan 1 masuk rumah bahan 2. Tak boleh. Jangan kita pening-peningkan pemeriksa. Kita bagi pemeriksa ni nampak cantik adik-adik punya karangan. Cantik. Tertarik kau memang the bomb. Betul. Lagu Rafiq. So dekat sini, bahan pertama tadi, statistik kemalangan, macam saya kata tadi, nombor tu sangat penting. Tahun bila? 2019. Berapa banyak kemalangan? 281,257. Negeri Selangor catat kes paling tinggi. Selangor memang champion dari dulu lagi. Sorry orang Selangor Saya bukan orang Selangor, saya orang Negeri Sembilan. Sekarang kita tengok COVID cases pun Selangor mendahului kan. Nak buat macam mana? Tapi jangan salahkan orang Selangor. Berapa populasi orang Selangor? 6 juta. 6 ke 7 juta. Malaysia berapa populasi? 32 juta. Jadi kalau Selangor, saya lari topik sikit. Sebab orang selalu skeptikal tau. Selangor ni tinggi kes COVID kan. Tapi Selangor berapa banyak dia punya penduduk? 7 juta. Excuse me. 7 juta daripada 32 juta. Belajar sikit perpecahan ni. Jadi kat sini dia punya nisbah tu Selangor tu ramai lah. Jadi kalau kes beribu pun, tak semua orang kena lah. Macam saya Negeri Sembilan. Tiba-tiba tak mengaku orang Selangor. Memang saya bukan orang Selangor. Saya tinggal di Negeri Sembilan. Lari sikit topik. Jadi Negeri Selangor tadi paling tinggi, diikuti oleh Johor, yang paling rendah. Kes kematian paling tinggi Selangor dan juga Johor sama tadi kan, 482, Perak 302. Jadi apa yang adik nampak? Satu lagi, bila kita tengok infografik tu, janganlah pula kata kereta warna biru melanggar kereta warna hijau. Lepas tu kereta warna hijau pemandunya mabuk. Mana awak nampak kereta dia pemandu dia mabuk? Awak tak nampak. Jangan tulis benda yang tak nampak. Tiba-tiba polis datang, itu zaman sekolah rendah ya adik-adik, ini SPM. Make sure pemikiran matang. Kalau tak nampak pakai cermin mata. Tengok betul-betul. Tadi saya kata awal-awal saya nampak kereta warna biru, warna hijau tetapi saya tak perlu tulis. Awak kata ada pokok di sebalik itu, ada traffic light, jangan tulis, tak perlu. Apa yang kita perlu nampak dekat sini adalah statistik. Apa nombor yang awak nampak, nombor itulah yang awak tulis. Jelas berdasarkan bahan yang kedua, punca kemalangan jalan raya tadi kan. Kecuaian pemandu, menggunakan telefon bimbit. Jadi awak ambil balik. Memandu secara berbahaya, melanggar peraturan dan sebagainya. Untuk bahan yang ketiga, cara mengatasi kemalangan jalan raya, sentiasa berhati-hati ketika minta jalan raya. Kan dikata toleh ke kanan, toleh ke kiri. Betul tak? Bila kita nak minta jalan raya, kita tak boleh nak terus jalan terus kan. Bahaya kan. Kita toleh kanan, toleh kiri. Kadang-kadang orang kata toleh kanan, kiri kanan. Tolehlah selagi awak rasa awak selamat untuk berjalan. Penunggang motosikal memakai topi keledar dengan cara yang betul. Jadi dekat sini awak nampak dekat bahan ketiga dia kata penunggang motosikal. Jangan kata pemandu kereta hendaklah memakai tali pinggang dengan ketat. Tak perlu mention, tak perlu sebut benda yang awak tak nampak. Tak perlu sebut pemandu teksi, pemandu bas, pemandu apa lagi? Pemandu lori, tak perlu Yang awak nampak dalam bahan itu adalah motosikal, jadi awak tulis balik sahaja. Jadi sebenarnya mudah saja untuk kita skor. Tulis apa yang kita nampak. Tak payah nak berangan-angan, tak perlu nak tulis benda yang kita tak nampak Tadi kita dah buat saya ulang balik pendahuluan perenggan yang pertama, isi pertama perenggan yang kedua, isi kedua perenggan yang ketiga, isi ketiga perenggan yang keempat dan juga penutup perenggan yang kelima. Jadi untuk karangan KSSM bahagian A, adik-adik kena ada 5 perenggan. 5 perenggan. Jangan tulis dalam 1 perenggan. Juling mata pemeriksa nak cari mana ayat awak yang ni, mana ayat ni. Kita kena tahu pemeriksa ni daripada pelbagai latar belakang umur, faktor usia kan. Kalau cikgu-cikgu yang umur 50 tahun, 60 tahun tu kesian, dia sakit mata dia.
Jadi penutup ni kita boleh guna kesimpulannya ataupun kita boleh kata apa lagi akhir sekali, bergantunglah, tak semestinya adik-adik kena guna penanda wacana yang sesuai lah ya. Keselamatan jalan raya ada kaitannya dengan kes kemalangan jalan raya. Betul. Ayat carangan. Bila kita buat penutup, kita kena buat carangan. Semua pengguna jalan raya perlu berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi mungkin ada rasa carangan, mungkin pihak kerajaan perlu mengenakan denda yang lebih, denda ataupun memperketatkan undang-undang kan. Maksudnya orang sama je bawa laju, ada je yang mabuk kan, pemandu mabuk dan sebagainya. Jadi kat sini mungkin undang-undang perlu diperketatkan lagi ya. Ayat harapan, kes kemalangan jalan raya dapat diatasi melalui kerjasama semua pihak. Jadi bukan berada di atas bahu pihak kerajaan saja, tapi di atas bahu kita semua. Kita yang memandu, kita ada dapat lesen macam mana kita bawa kereta masa kita nak test drive waktu JPJ kan kat sebelah kan, semua takut. Slow je bawa 60 je kan. Nak tekan minyak pun takut. Nak signal memang tak lupa lah, tapi bila dapat lesen ambil kau semua jadi macam pelesit kan. Tak nampak dah kiri dan kanan, kadang-kadang memotong piu laju, wow hebat kan. So itu semua berada di dunia sahaja adik ya. Jadi kita apa yang kita nak sekarang ni, sebab kemalangan ni bukan kita takut kemalangan ni berlaku dia meragut nyawa orang kita sayang. Kita takut kita ni mati disebabkan kemalangan jalan raya. Jadi kat sini kita boleh elak benda tu kan. Okay, kalau kita tahu kat luar negara pemandu tak buat laju pun. Kan adalah buat laju, tapi mereka sangat berhemah. Mereka sangat beri laluan kepada pemandu jalan kaki. Ataupun dah nampak lampu tu warna merah, okey, kalau dekat kita kat Malaysia, kita jalan ke kita berhenti? Sorry, bukan warna merah, warna kuning orange tu. Kan? Kita jalan ke kita berhenti? Kita akan tekan minyak, lagi laju kan? Supaya kita lepas. Tetapi kalau dekat luar negara, mereka dah stop awal-awal. Itu semua adalah kita panggil budaya dan juga pemikiran. Okey? Jadi untuk penutup dah settle. Jadi ini karangan lengkap contohnya. Pendahuluan tadi, keselamatan jalan raya ialah aspek yang amat penting. Setiap hari ada sahaja kes kemalangan jalan raya dilaporkan dalam media massa. Okay, oleh itu aspek keselamatan jalan raya perlu diambil perhatian oleh setiap masyarakat di negara kita. Okay, nampak tak? Dia ada 3 ayat dekat situ. AR ayat rangsangan yang pertama, keselamatan sampai yang penting. AR kedua, setiap hari sampai media massa. AA tadi, oleh itu aspek keselamatan jalan raya perlu diambil perhatian. Baru kita mulakan dengan bahan pertama. Okay, bahan pertama iaitu statistik tadi kan. Kita tulislah negeri Selangor. Okay, make sure bila ada tulis, kita kena tahu punctuation. Apa itu punctuation? Dia punya tanda nokta, huruf besar, huruf kecil, koma dan sebagainya. Okay, sangat penting. Okay, kadang-kadang bila kita tulis huruf S tu, S kecil ke S besar, make sure lepas titik tu huruf besar kan, S tu besar-besarkanlah. Sebab ada pemeriksa yang very meticulous, okay, dia memang berjaga-jaga, dia tengok ni S ni besar ke, S kan tak ada beza kan, sama je kan, S kecil, S besar. Okay, jadi kat sini buat besar-besar, tapi janganlah terlalu besar sangat ya. So maksudnya awak memenuhkan inilah garis yang diberikan. Okey, negeri Selangor mencatat jumlah kemalangan yang paling tinggi berbanding Johor. Okey, nampak kat sini buat comparison, perbandingan negeri Selangor dengan negeri Johor. Selangor dan Johor mencatat kematian yang tertinggi. Selangor dan Johor ni dia catat kematian yang tertinggi dan sama, 482. Okey, tulis kat situlah. Okey, dan kes di Perak sebanyak 302 kes. Jadi kat sini negeri yang diberikan saja awak sebut, tak perlu sebut Sabah, Sarawak, Melaka, okey dan sebagainya. Okey. Jadi sebenarnya karangan ni senang saja kita nak score kalau kita tahu teknik penulisan. So adik-adik kena dengar apa yang saya nak sampaikan ni. Kalau terlepas ni mungkinlah adik-adik rasa macam apa cikgu-cikgu ajar kat sekolah sampai sekarang tak boleh nak tangkap. So kena join, kena dengar kita punya teknik-teknik hari ni. Okey, salah satu punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya adalah kecuaian pemandu itu sendiri. Ada yang memandu sambil menggunakan telefon bimbit, nampak koma. Make sure ada koma, punctuation. Memandu secara berbahaya dan melanggar peraturan yang ditetapkan. Oleh itu, sikap tidak bertanggungjawab seperti ini perlu dihentikan untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey, ingat nampak tak dekat sini kan dia tulis dalam tiga ayat saja dalam setiap perenggan. Tak perlu nak tulis sampai 10, sampai 20, jangan buang masa. Sebab kita ada had limit
patah perkataan tadi kan. Kemalangan jalan raya dapat diatasi sekiranya setiap pengguna jalan sentiasa berhati-hati. Mereka perlu mematuhi lampu isyarat. Selain itu, penunggang atau pembonceng motosikal juga perlu memakai topi keledar. Dekat sini dia ada guna peribahasa kerana malang tidak berbau. Peribahasa, simpulan bahasa, kata-kata hikmah kita boleh selit-selitkan. Jadi itu adalah kita panggil sebagai markah bonus lah. Jadi bila adik dapat kata malang tidak berbau, apa maksud malang tidak berbau? Jadi malang tidak berbau ni maksud dia satu perkara yang buruk ni kita tak boleh nak tahu bila ia berlaku kan. We cannot expect the bad thing to happen to us. Jadi kat sini banyak peribahasa, simpulan bahasa kan. Apa kita panggil lagi contoh apa peribahasa. Simpulan bahasa tadi malang tidak berbau. Kita boleh kata biar lambat asal selamat kan, selalu kita dengar kan. Maksud biar lambat asal selamat tu kita memandu ni biar lambat asal kita selamat ke destinasi. Okey, kesimpulannya tadi keselamatan jalan raya ada kaitan dengan kes kemalangan jalan raya. Oleh sebab itu ingat tadi ayat simpul, lepas tu kita ada ayat harapan, betul tak? Jadi gunakan balik. Saya yakin kes kemalangan jalan raya dapat diatasi melalui kerjasama semua pihak. Okey. Bila adik dah siap tadi 5 perenggan tadi, perkara terakhir yang adik perlu buat ialah kira berapa patah perkataan. Kau nampak dekat saya punya slide tu, saya tulis 212 patah perkataan. Terbabas ke? Kita selalu terbabas kan? Okay. Memang terbabas sebab perkataan tadi nak 150 hingga 200 sahaja kan? Okay, nampak screen saya? Okay, saya tadi dapat berapa? 212. Jadi tak ada masalah. Tak perlu nak panik sebab tak terlalu banyak sangat lebih gitu. Dan kita buat sampai 250, 300 tak perlu sebab kita ada ni bahagian A, kita ada bahagian B. Yang maksudnya ada karangan yang lagi panjang yang adik-adik kena buat. So make sure that you spend your time wisely lah. Okay, jangan terlalu panjang, ikut yang kalau boleh satu perenggan tu 3 ayat pun dah cukup. Okay, so saya rasa ini saja untuk teknik penulisan karangan KSSM. Okey, cuma saya nak highlightkan di sini dia punya bahan tu boleh jadi 3, boleh jadi 2. Okey, kalau 2 maksudnya adik-adik kena buat apa? Adik-adik kena buat kalau 3 tadi kita ada pendahuluan kan? Kita ada bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, penutup kita ada 5 perenggan. Tapi kalau ada 2 saja bahan, apa adik-adik perlu buat pendahuluan, bahan 1, bahan 2, penutup 4 sahaja. Jadi ia bergantung kepada berapa bahan yang adik-adik terima. Okay? Alright. So, saya rasa itu sahaja Encik Azahari untuk teknik penulisan karangan format KSSM. Okay? KSSM tadi ialah apa yang dimaksudkan dengan KSSM? Okay. KSSM iaitu kurikulum standard sekolah menengah. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Sadan atas penerangan yang sebelum ni bagi saya sejujurnya saya tak pernah tahu dalam kelas tentang teknik sebegini. Okey, boleh saya nak tahu apa perbezaan antara KSSM dengan KBSM? Okey, terima kasih Saudara Azhari. Boleh saya tahu bila Saudara Azhari duduki ataupun menjawab peperiksaan SPM tahun bila tu? Tahun 1995. Oh, time tu saya 5 tahun dah saya time tu. Okay. Saya rasa dulu SPM karangan dia lebih mudah betul tak? Ingat dah. Tak pasti saya. Dah tak ingat dah. Tapi BM sekolah. Tak juga. Okey, terima kasih untuk soalan yang diberikan. Okey, KSSM dan KBSM ada beza dia. Okey, KBSM kurikulum bersepadu sekolah menengah, KBSM. B stand for bersepadu, S stand for standard. Okey, jadi dahulu saya tak pastilah zaman Saudara Hazari, tapi dahulu masa zaman saya dahulu 2008 SPM, saya format KBSM. KBSM ni senang gila nak skor. Bukan kata senang gila, maksudnya kita dah tahu, oh senanglah dia dah bagi, okey kita buat-buat sikit je, maksudnya tak perlu nak pecah kepala kan. Kalau KSSM ni, kurikulum standard ni,
Jadi dia format dia lain sikit. Macam contohlah, para pelajar ni diberi macam pendedahan untuk kita tengok ni, statistik ni. Tak semua orang reti tengok statistik ni. Okay, tapi tak reti ke tak reti, kita kena belajar. Macam saya kata tadi, tak perlu nak tulis kereta biru langgar kereta hijau pergi saman kereta biru dekat balai polis Batu Gajah kan. Lepas tu tiba-tiba ambulan datang, tak perlu sebut benda-benda yang tak berkaitan. Okay, jadi apa beza dia? Banyak beza dia. Untuk KBSM, dia bagi gambar juga infografik, tetapi dia punya level tu bagi saya lebih mudah. Compared to KSSM, dia akan ada banyak bahan. Ada juga Hazari dia bagi pantun. Ambil kau. Pantun, sajak kan. Benda-benda yang kita macam, kita tahu apa, 2-3 kucing berlari. Sambung Hazari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Ya, mana nak sama jadi seorang. Begitu. Kan saja nak test saudara Hazari kan. Okey, lepas satu kalau saya cari cikgu, lepas. Okey. Jadi kat sini bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga ni mungkin ada juga macam ni tadi, nyanyian kan, lagu. Okay, ada juga sajak, ada juga pantun. Jadi kat sini dia nak buat rakyat Malaysia ni, adik-adik ni, supaya kita tahu bahasa Melayu is not about the language itself. Kita kena tahu juga prosa-prosa, maksudnya puisi, sajak, pantun, puisi, sajak ni semua gurindam, syair kan. Apa benda lah semua tu kan. Bahasa-bahasa dia tinggi sikit tau. Macam contoh dia so saya nak cerita ni panjang lah pula. So masa dekat sini, level dia tu sangat tinggi. Jadi nak tanya adik-adik kena belajar. Kena tahu banyak perkataan yang sebenarnya kita tak tahu pun, kita tak pernah guna pun sebelum ni. Jadi merujuk kepada soalan Hazari tadi, ada beza. Okay, bagi saya KSSM lebih mencabar untuk adik-adik generasi sekarang. Okay? Terima kasih. Alright. Penting ke untuk dapatkan kredit dalam bahasa Melayu, SPM bahasa Melayu? Okay, terima kasih Hazari. Okay, first thing first, seperti kita tahu, saya tak pasti bermula tahun bila, Kementerian Pengajaran Malaysia KPM telah menetapkan untuk mendapatkan lulus subjek Bahasa Melayu dan Sejarah untuk kita dapatkan sijil SPM tu. Pasal dekat sini, zaman-zaman kita dahulu ni, kalau kita fail, kita gagal sejarah dan bahasa Melayu, kita masih diberikan sijil SPM, tetapi tidak. Bermula, tidak salah saya, 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas. Jadi kenapa pihak kerajaan buat sedemikian? Kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun kita berbilang bangsa Melayu, Cina dan juga India dan juga bangsa-bangsa lain, kita kena tahu bercakap bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Walaupun kita ada bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi merujuk balik kepada soalan tadi, perlukah? Okey, ya betul. Sekiranya kita dapat kredit, kita kena tahu definisi kredit tu. Kredit tu maksud bukan kredit top up yang you top up RM5, RM10 dekat Steamart, dekat 7-Eleven, bukan. Kredit tu maksudnya adik-adik kena dapat grade C ke atas. Sekarang kan kita ada C tertinggi, C plus, C minus kan. Saya pun tak pasti sekarang punya grade. Okey, tetapi apa nak dikatakan sini, point dia kena dapat C dan ke atas supaya adik-adik boleh berkhidmat di dalam sektor kerajaan. Okay. Jadi bila kita nak berkhidmat dalam sektor kerajaan ni, selalunya kita nak tengok dapat kredit lah BMSPM tu. Sebab di dalam sektor kerajaan, kita banyak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi lah, bahasa urusan dalam pekerjaan. Okay, tetapi andai kata adik-adik tak dapat BM kredit, tak perlu risau. Jadi bila adik-adik masuk di universiti, contoh di Perdana Universiti, apa yang kita akan bantu adik-adik, kita akan tawarkan subjek bahasa kebangsaan A. Saya pengajar dia. Bahasa kebangsaan ni, bahasa kebangsaan bahasa Melayu lah. Jadi adik-adik yang tak kredit bahasa Melayu tadi, adik-adik boleh ambil bahasa kebangsaan A untuk adik-adik bergraduasi. So maksudnya kalau tak kredit BM pun tak perlu risau, bukan tak boleh masuk universiti, boleh masuk universiti, dan tetapi ada syarat prasyarat dia yang adik-adik kena ambil subjek bahasa kebangsaan A. Okey, tambahan pula untuk
pelajar yang tidak ada bahasa Melayu SPM, kita ada IGCSE, kita ada pelajar daripada UEC, pelajar daripada sekolah-sekolah Cina, pelajar-pelajar daripada sekolah antarabangsa, mereka tak akan ambil BMSPM. Even mereka ambil bahasa Melayu, dia punya syllabus tak sama. Okay, jadi pelajar-pelajar tersebut tak perlu risau, tak perlu nak rasa takut-takut, jangan segan-segan. Okey, adik-adik boleh masuk ke Perdana Universiti contohnya, dan adik-adik boleh ambil subjek bahasa kebangsaan A yang mana merupakan prasyarat untuk bergraduasi. Jadi masa kat sini tak perlu pun nak ulang balik ataupun nak ambil subjek bahasa Melayu BMSPM. Okey, melainkan adik-adik nak bekerja di dalam sektor kerajaan, itu lain. Kan, sektor kerajaan kena ada BMSPM lah. Kalau tak ada, nak syarat untuk bergraduasi daripada universiti, cukup sahaja memadai untuk ambil subjek prasyarat tadi. Itu saja, Saudara Azhari. Okey, mungkin Cik Syahadan ada apa-apa ucapan untuk adik-adik kita yang akan menduduki peperiksaan besok? Okey, esok BMSPM. Okey, jadi saya punya bagi kata-kata semangat lah kan. Jadi sebenarnya tak ada benda yang mustahil. Okey, dan kita tahu disebabkan pandemik COVID-19 ni, para pelajar tak rasa masa kita panggil belajar macam the real life kan. Okay, cikgu kat depan, padam papan tulis, okay, cikgu membebel, cikgu marah-marah. Bila online kelas ni lain kan. Bila cikgu tanya semua diam, tak tahu jawab faham ke tak kan. Jadi mungkin waktu tu kita tahu mungkin ada problem, ada masalah ke dan sebagainya disebabkan pautan internet yang tak berapa nak bagus. Jadi apa yang adik-adik perlu buat, adik-adik perlu belajar sendiri. Bukan masa kat sini kata-kata cikgu kat sekolah tak bagus, tidak. Masa kat sini, kalau anda rasa pembelajaran secara online ni tak berapa nak bantu, adik-adik kena cari sendirilah. Teknik penulisan, tips-tips akhir nak menjawab. Jadi semua kita boleh dapat dekat YouTube. Ataupun adik-adik boleh tengok di kita punya marketing Perdana Universiti kan. Apa yang kita buat webinar untuk bantu adik-adik teknik penulisan nak menjawab karangan KSSM. Okay, tapi sebenarnya tak silap saya Encik Azhari, kita ada banyak lagi subjek-subjek lain kan? Betul. Untuk adik-adik berikutnya. Ya, setiap hari minggu ni dan juga minggu hadapan. So jangan lepaskan peluang yang diberikan sebab kita tak kenakan bayaran pun. Benda percuma. Okay, just join the session dan benda ni akan berada dalam Facebook Perdana Universiti, betul tak? Ya, betul. Kita akan upload video ni dalam social media Perdana Universiti. Okay, so kalau adik-adik ada soalan, saya rasa besok dalam periksa kan tak ada soalan lah, tidur lah kot sebab besok nak bangun awal So anda kata ada soalan mengenai Perdana Universiti ataupun apa kursus yang kita ada, okay, boleh email saya rasa nanti boleh tengok dekat pautan yang diberikan oleh Encik Azhari lah. Okey, kalau gitu kita akhiri kita punya seminar ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Syahadan kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi teknik penulisan untuk karangan KSSM pada malam ni. Okey, daripada pihak Perdana Universiti, kami mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik dan semoga adik-adik dapat keputusan yang cemerlang nanti apabila keputusan diumumkan kelak. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga berjaya semua adik-adik. Okey, terima kasih. Bye-bye.